السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala yang mengizinkan dan memberi taufik kepada kita untuk meneruskan lagi malam ini pengajian dan pembacaan kita daripada kitab Hasyiah Syarqawi, yang mana kita sampai pada muka surat 56 pada kalam muhasyi wal hasilu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wal hasilu annahu yutabadaru ila al-wahmi min qawlihi wa la fi af'alihi yutabadaru anna al-af'ala qismani. Sekarang ni muhasyi kita kata walhasil, khulasah lah. Walhasil makna khulasah, bahawa yang segera faham pada waham, pada anggayan kita daripada kalam musannif wala fi af'alihi. Dia kata Allah Subhanahu Wa Taala bersifat wahdaniyah, ai la thaniya lahu. Apa maksud wahdaniyah? Yang tiada dua, fi dhatihi, pada zatnya, wala fi sifatihi, wala fi af'alihi. Maka yang segera faham daripada kalam musannif wala fi af'alihi, annal af'ala qisman, bahawa perbuatan itu dua. Bila dia idhafatkan perbuatan Tuhan, maka faham pada situ perbuatan itu sendiri ada dua bahagi. Qismun minha huwa fi'luhu ta'ala, satu bahagian ialah perbuatan Tuhan. Wa fihi takunu wahdaniyatul wahdaniyatul af'al. Dan padanya berlakulah wahdaniyatul af'al. Okey. Ai annahu ta'ala huwal munfaridu biha, bahawa Allah Ta'ala itulah yang bertunggalan, yang bersendirian dengan menciptakan perbuatan. Perbuatan dia lah. Jadi wahdaniyah tu kena pada perbuatan Tuhan. Hak segera faham ni bukan yang hakikat dan murak yang dikendak daripada kalam musannif. Bila sebut pada perbuatan Tuhan, makna faham di sana ada perbuatan selain perbuatan Tuhan. Yang segera faham ni. Okey. Annahu ta'ala huwal munfaridu biha wala thaniya lahu fiha, dan tiada yang dua bagi Allah Ta'ala pada perbuatan tu. Tak ada yang lain, yang syarik, yang menyengutui Allah pada perbuatannya. Dan yang kedua, wa qismun laisa fi'luhu ta'ala, laisa fi'lahu ta'ala. Yang kedua, bukanlah ia kisah itu perbuatan Allah Ta'ala. Nampak tak? Itu yang segera faham pada waham. Kerana idhafat perbuatan pada perbuatan Tuhan, faham ada di sana satu bahagian yang bukan perbuatan Tuhan. Wa hadzal qismu laisa munfaridan bih, dan bahagian ini Tuhan itu bukan bertunggalan dengan buatnya. Ballahu fihi thanin, bahkan pada perbuatan ini
ada padanya yang dua, yang lain, yang kedua. Jadi itu yutabadaru, walhasil annahu yutabadaru ilal wahmi min qawli anna af'alu kisman. Itu yang segera faham bila musannif kata pada perbuatannya. Ni sambungan pada semalam okey, jadi makna pada perbuatan bukan perbuatan Tuhan, maka ada di sana boleh berlaku ataupun boleh diwahamkan ada yang kedua. Tapi walaisa kadzalik. Bukan begitu maksudnya. Bukan itu maksud daripada kalam musannif. Bal muraduhu, bahkan maksud musannifnya anna jami'a ma wujida, bahawa sekalian yang ada minal af'ali, daripada segala perbuatan, mansubun lahu ta'ala, itu semuanya dinisbahkan kepada Tuhan. Jadi semua perbuatan lah, semuanya hak Tuhan, nisbah bagi Allah Ta'ala. Wala thaniya lahu fihi, dan tidak ada yang dua, tidak ada sekutu bagi Tuhan pada perbuatan itu. Jadi bukan apa yang diwaham pada zahir itu, bukanlah maksudnya fi af'alihi, yakni perbuatan Tuhan, yakni segala perbuatan-perbuatan itu ialah perbuatan Tuhan juga. Okey. Bidalili, ini berdalilkan ma sayati lahu fil mustahilat, barang yang lagi akan datang pada bab mustahilat. Bila musannif terang bab mustahilat, dia akan terang mustahil Allah Ta'ala ada sekutu pada perbuatan-perbuatan, pada perbuatan-perbuatannya. Nampak? Okay. Habis. Walamma kana al-mu'taqadul qadariyati, apabila adalah mu'taqad. Walamma kana al-mu'taqadul qadariyati minal mu'tazilati anna al-'abda yakhtari'u af'alahu al-ikhtiyariyata fahum kal-muthbitina lisyirkati bija'lihim al-'abda mukhtari'an kal-ilahi zadal musannifu lirraddi alaihim qawlahu wala fi af'alihi. Ni jauh sikit ni. Tengok Walamma kana, dan tatkala adalah mu'taqadul qadariyati, i'tiqad golongan qadariyah daripada puak Mu'tazilah ini, bahawa sesungguhnya hamba itu yang menjadikan perbuatannya yang ikhtiariyah, dan maka mereka itu seumpama yang mengisbatkan ada sekutu, mengisbatkan adanya sekutu, dengan mereka menjadikan hamba itu mukhtari'an, mencipta, seumpama kal ilah, seumpama macam Tuhan lah, hamba pun boleh mencipta. Dan tatkala itu Zada ni jawab bagi lamma. Lamma kana mu'taqadul qadariyah. Apabila mana akidah qadariyah mengatakan bahawa hamba ini yang mencipta perbuatannya ikhtiariyah. Nampak tak? Dia yang cipta perbuatannya ikhtiariyah. Maka seakan-akan satu perbuatan itu terjadi ada sekutu lah. Tuhan buat juga, hamba buat juga. Nampak juga? Ataupun kita kata ada perbuatan yang Tuhan perbuatan hak Tuhan buat, ada perbuatan hak hamba buat. Maka ada berlaku sekutulah pada perbuatan-perbuatan itu. Tatkala itu zadal musannifu, maka menambah oleh musannif lirraddi alaihim, untuk merak ke atas mereka perkataannya zada qaulahu wala fi af'alihi, dan tidak pada perbuatan-perbuatannya, tatsmiman lil qismai asyirkati ataupun syarikati, boleh berlakulah, kerana nak menyempurnakan bagi dua bahagian bersekutu. Jadi hak dua bahagian bersekutu tu bersekutu pada zat satu, bersekutu pada sifat. Maka ditambahkan penyempurnaan yang ketiga ialah pada af'al pun sama. Li'annaha, kerana apa?
li'annaha imma fi kulli awsafil uluhiyah. Sama ada bersekutu itu pada setiap sifat ketuhanan. Wa imma ataupun wa imma fi ba'dihha, pada sebahagian sifat ketuhanan. Kal qudrati 'alal ikhtira', seumpama kemampuan untuk mencipta lil 'abdi bagi hamba. Alladhi yaqulu bihil qadariyah, tu yang berkata dengannya oleh qadariyah. Qadariyah ni mengatakan hamba yang buat perbuatannya. Maka fal khilafu bainana wa bainahum, maka beza dan khilaf antara kita ahli sunnah dan juga Mu'tazilah ni. Jadi Qadariyah ni makna pahaman bahawa perbuatan ikhtiariyah ni hamba yang buat sendiri, hamba yang ciptalah, hamba yang cipta. Tapi dengan kudrat yang Tuhan bagilah, tapi perbuatan tu hamba yang cipta. Dan akidah Qadariyah ini dipegang oleh Mu'tazilah lah. Jadi kadang-kadang kita dengar orang takbir dengan Qadariyah, dan didengar takbir dengan Mu'tazilah. Sebab apa? Sebab Mu'tazilah dalam pegangan ini mengambil pandangan Qadariyah. Okay? Fal khilafu bainana wa bainahum, maka khilaf antara kita ahli sunnah dan antara Mu'tazilah Qadariyah ini innama, hanya senya huwa fil khalqi wal ikhtira'i, pada masalah penciptaan dan juga membuat, mencipta dan membuat itu. Nampak tak? Jadi kita pun pada perbuatan ikhtiariah hamba, kita ada di situ perbuatan hamba. Nampak? Jadi kita contoh fi'lun ikhtiyari. Jadi pada fi'lun ikhtiyari ni, di situ ada kudratullah. Nampak? Di situ ada kudratul abdi, kudrat hamba. Dari segi ada pada perbuatan ikhtiari itu berlaku kudratullah dan kudratul abdi. Itu sama. Tapi beza pada mana? Beza pada mencipta dan ikhtira'. Ikhtira' ni membuatlah. Adakah berlaku kudrat kita ni yang buat? Adakah kudrat kita yang buat? Jadi di sisi ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahawa berlaku fi'lun ikhtiyari ini, pembuat dan yang menciptanya Tuhan sahaja. Allah Ta'ala sahaja. Dah kudrat kita hanya muqaranah, menyertai, ada sekali. Ada sekali dan menyertai sahaja, tanpa ada kesan, tanpa ada taksir. Tanpa membuat, tanpa ijad, tanpa khalq, tanpa ikhtira'. Ikutlah mana-mana takbir. Jadi itu di sisi ahli sunnah wal jamaah. Di sisi Mu'tazilah, dia kata perbuatan fi'lun ikhtiyari ni kudrat hamba yang buat. Kudrat hamba yang buat perbuatan ikhtiari. Nampak tak? Jadi bezanya pada mana? Bezanya pada innama huwa fil khalqi wal ikhtira'i. Jadi Mu'tazilah menyandarkan penciptaan, menjadi dan membuat itu pada kudrat hamba. Kudrat Allah tak ada dah. Kudrat Allah buat kudrat pada ni. Dia buat kudrat pada hamba tu. Dia beri kuasa kepada hamba. Maka hamba tu buat sendiri. Maka terjadinya perbuatan itu dengan kudrat hamba itu. Kudrat baharu. Okay. Itu perbezaan. Ammal isnadul fi'li lil abdi fanuwafikuhum. Adapun menyandarkan perbuatan itu pada hamba, itu sepakat dengan Mu'tazilah. Makna perbuatan tu panggil perbuatan hamba, orang panggil perbuatan Tuhan. Sandaran. Contoh. Makan. Perbuatan kita makan. Orang panggil siapa makan? Zaid makan. Tak, perbuatan digerak tangan masuk makanan dalam mulut itu orang panggil makan. Jadi Tuhan yang buat tu. Tapi sifat perbuatan tu orang sandar ke siapa? Fi'il itu diisnad fi'il kepada hamba. Orang panggil Zaid makan. Zaid berlari, berjalan. Nampak ni? Zaid bergerak. Harakah. Sandaran gerak tu. Gerak Zaid tu. Jadi Zaid ni gerak, jalan.
Siapa yang buat berjalan dan bergerak Zaid? Allah Ta'ala. Okey, mutaharrik. Siapa yang bersifat dengan bergerak itu? Zaid. Ada kata Tuhan bergerak. Itu sepakat. Amma isnadul fi'li lil abdi fanuwafiquhum. Itu kita bersamaan dengan Mu'tazilah. Nuwafiquhum alaihi ay alal isnadil fi'li lil abdi. Sebab tu atas dasar ini orang sah untuk kita kenakan hukuman kepada pembunuh. Sebab yang bunuh apa? Yang bunuh tu manusia tu lah. Walaupun perbuatan bunuh Tuhan buat, tapi sandaran perbuatan pada dia. Panggil dia ni pembunuh sebab dia bunuh. Yang tak boleh panggil gitu Tuhan buat. Tak kena beza tu. Kena beza antara isnadul fi'li tu dengan khalqul al-fi'li. Okey, habis. Li'annal qa'idat li'annal li'annal qa'idah tau. Bukan qa'idiyah ni. Li'annal qa'idata. Kat nuskhah lain macam mana? Cuba bagi kalau ada perbezaan nuskhah. Li'annal qa'idata. Kerana qaidahnya. Annal fi'la yusnadu liman qama bihi. Kerana perbuatan itu disandarkan kepada orang yang berdiri padanya perbuatan itu. Isnadan hakikiyan, akan sebagai sandaran yang hakiki, isnad hakiki. Makna yang berjalan siapa? Zaid. Yang makan siapa? Zaid. Yang bunuh siapa? Pembunuh. Walaupun perbuatan tu hak buatnya Tuhan, tapi sandaran perbuatan kepada pelaku yang berlaku sesuatu itu. Al-qaidatan, jazakallahu khair. Okay. La liman aujadahu, bukan bagi orang yang mengadakan dan mewujudkan perbuatan itu. Nampak tak? Fayuqalu, maka dikata abyadha apa nak abyadu saub, abyadu saubi, abyadha abyadu saubi, putih bagi kain. Au huwa abyadu, atau kain itu abyadu. Kain itu berwarna putih. Wala yuqalu, dan tidak dikatakan liman awqa'a lahul bayadha, bagi orang yang menjadikan kain itu warna putih. Orang yang catkan kain itu putih, orang yang buat kain putih. Orang tak panggil orang tu putih, orang panggil kain putih. Nampak tak? Wala yuqalu liman awqa'a lahul bayadha annahu abyadu. Kita tak panggil orang yang membuatkan kain itu putih tu orang itu putih. Samalah contoh kita cat tak? Kita cat dinding. Kita cat dengan warna hitam. Jadi siapa yang berwarna hitam? Warna hitam tu dinding. Bukan kita. Padahal kita yang mengadakan, yang membuatkan cat pada dinding. Nampak tak? Jadi tidak disandarkan sifat itu kepada pembuatnya, tetapi kepada siapa yang ada padanya benda itu. Faham tak? Contoh lain lagi lukisan. Lukisan. Pelukis ni lukis cantik, comel dia lukis lukisan tu. Dia lukis begitu cantik lukisan sehingga orang mari puji-puji. Orang puji apa? Orang kata cantik tu siapa? Cantik lukisan. Lukisan tu cantik. Tuang dia? Tuang dia uduh muka. Tuang dia uduh muka. Pecah rumah tuang. Tapi lukisan cantik. Jadi cantik itu pada lukisan. Pada man qama bihi al-fi'lu. Siapa yang ada padanya perbuatan itu. Okey. Wahina idzin. Maka ketika itu fala yalzamu min kaunil fi'li makhluqan lillah, tidak lazim daripada keadaan perbuatan itu makhluk bagi Tuhan, ayyusnada ilaihi, bahawa disandarkan perbuatan itu pada Tuhan. Tuhan yang menciptakan maksiat pada hamba. Afanallah, moga Allah Ta'ala bagi kita kan. Tuhan, contohlah, kita tak panggil Tuhan buat maksiat. Orang tu buat maksiat. Dan orang tu dapat dosa sebab apa? Bukan sebab Tuhan buat tu, kerana ada padanya kasbun, ada padanya mailun qalbiyun, cenderung hati itu, ada padanya keazaman itu, usaha tu, hak tu, kerana dikenakan maksiat, dikenakan seksaan atas adanya kasbun pada diri tu. Itu masalah lain lah. Cuma nak cover sini, Tuhan membuat satu tu, maka tidak disandarkan Tuhan itu bermaksiat. Bukan, orang tu yang buat maksiat. Okay.
Fayuqalu, maka dikatakan qamallah. Tak boleh katalah qamallah, Tuhan yang berdiri. Bukan Tuhan berdiri. Walaupun berdiri tu Tuhan buat. Nak. Au qa'ada ataupun duduk. Au nahwu zalika ataupun seumpamanya. Okay. Kama Kama alzamatnal mu'tazilatu, sebagaimana meilzam akan kita oleh golongan Mu'tazilah bidzalika, dengan demikian itu. Mu'tazilah dia rock kepada kita. Tak? Dia rock kepada kita. Kalau mu kata Tuhan buat, alzamatna ni makna menghujahkan akan kita oleh golongan Mu'tazilah. Alzama ilzam ni panggil menyerang hujah. Menyerang hujah akan kita oleh Mu'tazilah. Mu'tazilah diserang hujah, dia kata gitulah. Kalau kamu kata Tuhan yang buat perbuatan hamba, maka lazim daripada itu Tuhanlah yang bersifat. Tu kata Mu'tazilah. Tuhan buat maksiat bagi hamba, kalau Tuhan yang buat maksiat hamba tu maknanya Tuhan yang bermaksiat. Tuhan yang buat maksiat. Salah Tuhan lah. Tak patut Tuhan menyeksa hamba. Sebagaimana kamu kata wahai ahli sunnah, itu kata Mu'tazilah. Sebab tu kami kata perbuatan hamba tu hamba yang buat. Maka buat baik dapat pahala, buat jahat dapat dosa sebab ia buat. Bila kamu kata Tuhan yang buat, maka maknanya Tuhan yang buat maksiat, Tuhan yang bermaksiat. Tuhan yang buat taat, Tuhan yang buat taat. Tak jadi tu. Dia melazimkan kita dengan hujah itu. Kita jawab balik ni, kata fala yalzamu min kaunil fi'li makhluqan lillah ayusnada ilaihi. Kata tidak lazim daripada perbuatan tu Tuhan cipta bahawa disandarkan perbuatan pada Tuhan. Walaupun Tuhan cipta perbuatan pada diri orang tu, tidak disifatkan Tuhan sebagai benda yang berlaku tu. Tak. Okey, habis. Apa wajah tidak lazim? Wa wajhu adami luzumi ma sami'ta, dan wajah tidak lazim. Mana kata fala yalzamu ni lah. Fala yalzamu ni kan. Apa wajah adamul luzum? Apa dalil bahawa tak lazim daripada Tuhan buat tu bahawa Tuhan bersifat? Ma sami'ta min annal fi'la, daripada perbuatan yusnadu sebenarnya disandarkan liman qama bihi, bagi orang yang ada padanya perbuatan itu. La liman aujadahu, bukan bagi orang yang menciptanya. Okay. Maka falaisa adamul isnadi li adamil ijad, bukanlah tidak disandarkan itu menunjukkan tidak mengadakan. Dah gitu kita tak disandarkan maksiat itu pada Tuhan, bukan maksud Tuhan tak buat. Tidak disandarkan perbuatan makhluk itu pada Tuhan, bukan makna bukan Tuhan buat. Gitu. Tak mesti. Falaisa adamul isnadi li adamil ijad. Okey, habis. Selesai. Nampak? Bismillahirrahmanirrahim. Thumma innahu la yu'khadhu min kalamil musannifi annahum musyrikuna. Kemudian tidak dapat difaham dari kalam musannif itu bahawa mereka golongan Qadariyah Mu'tazilah ini, mereka itu syirik. Dah kalau gitu, la fi af'alihim tu faham makna golongan Mu'tazilah Qadariyah ni syirik lah. Sebab mengatakan hamba yang membuat perbuatan. Mereka yang ikhtiariyah, maka bukan perbuatan tu Tuhan saja buat. Maka syirik ke? Tak faham gitu. Kenapa? Tengok ahli sunnah wal jamaah, mereka tidak cepat nak menghukumkan syirik kepada mana-mana firqah yang menyalahi mereka. Kecuali benda yang maklum minantim bidharurah dan benda yang memang jelas. Hatta dalam masalah ni pun tidak dihukum syirik. Tak ada syirik. Kenapa? إذ lam yusarrihu bisyarikati atau bisyirkati, boleh baca kerana mereka tidak mentasrihkan, tidak menyebut secara jelas dengan bersekutu tu. Mereka tak kata hamba ni bersekutu dengan Tuhan. Hatta apa nama?
hatta yudrajun. Hatta yudraju, sehingga mereka tergolong fil musyrikin, di kalangan orang musyrik. Jadi mereka lah mengatakan secara soreh bahawa ada sekutu pada Tuhan pada perbuatan, sehingga boleh kita yudraju, mereka dimasukkan di kalangan orang musyrik. Kalau orang musyrik sungguh memang dia kata berhala lah yang memberi manfaat, berhala lah yang ni. Dah Mu'tazilah tidak kata sesoreh gitu. Masih dia mengatakan bahawa buat dengan kudrat Tuhan juga tu. Nampak tak? Li'annahum wa in qalu, kerana sesungguhnya mereka Mu'tazilah, wa in qalu, walaupun mereka berkata, innal abda khaliqun li af'alihi, bahawa hamba itulah yang menciptakan bagi perbuatannya, illa annahum yusallimuna annahu ma'a da'iyatihi, mereka yusallimuna, mereka menerima taslim, annahu ma'a da'iyatihi ay kudratihi, bahawa hamba itu beserta dengan da'iyah, keinginan, kudratnya itu, makhluqani lillahi ta'ala, kedua-dua itu makhluk bagi Tuhan belaka. Itu yang jadi penyelamat daripada mereka itu kufur, penyelamat daripada jatuh syirik. Sebab apa? Mu'tazilah masih kata bahawa al-abdu itu hamba beserta kudratnya. Kudrat itu semua makhluk Tuhan belaka. Ini makhluqani lillah, kedua-dua tu makhluk Allah Ta'ala belaka. Hamba pun makhluk Tuhan. Kudrat yang ada pada hamba yang dengannya hamba buat, pada sisi Mu'tazilah lah, itu juga makhluk Allah Ta'ala juga. Itu yang menjaga selamat tu. Okey. Fa'idha harrakal abdu yadahu mathalan. Contoh macam mana? Apabila menggerakkan oleh seorang hamba akan tangannya, awjadallahu ta'ala fihi kudratan muqarinatan lil harakah, maka Allah Ta'ala mencipta padanya kudrat yang menyertai bagi pergerakan. Wa kullu minhuma makhluqun lillah, dan setiap daripada keduanya itu makhluk Tuhan belaka. Jadi masa hamba nak buat perbuatan gerak tangan, Tuhan cipta kudrat. Tuhan cipta kudrat. Jadi yang buat gerak tu kudrat lah, tapi kudrat itu dengan ciptaan Tuhan. Nampak tak? Okey. Wa indana, adapun di sisi kita ahli indana. Indana ya, inda ahli sunnah jamaah sisi kita lah. Jadi ini di sisi ahli sunnah ni. Cerita bab ahli sunnah dulu ni. Makna masa nak gerak tangan di sisi ahli sunnah, macam mana berlaku af'al ikhtiyariyah ni. Contoh gerak tangan ni. Apabila hamba nak menggerakkan tangan dia tak? Tuhan cipta kudrah muqarinah, kudratun muqarinah, kudrah yang menyertai. Ni mazhab kita ni silap tadi. Mu'tazilah lepas tu ni mazhab ahli sunnah ni. Maka dengan bila kita memberi ataupun mengazamkan cenderung hati untuk gerak tangan, maka Allah Ta'ala cipta pada ketika itu kudrat yang menyertai bagi pergerakan tu. Maka gerak itu berlaku dengan kudrat yang Tuhan cipta. Dan setiap daripadanya makhluk Tuhan lah. Okey, jelas. Indana, di sisi kita ahli sunnah wal jamaah. Wa amma indahum, jadi kudrat bagi sisi ahli sunnahnya hanya muqarinah. Kudratun muqarinah. Hanya yang menyertai sahaja. Amma indahum, adapun di sisi mereka, di sisi Mu'tazilah, fal makhluqu lahu ta'ala huwal kudratu faqat. Yang makhluk bagi Tuhan itu ialah kudrat sahaja. Kudrat sahaja. Jadi benda beza ni. Di sisi ahli sunnah dua benda tu. Minhuma ni mana? Minal kudrati wal harakah. Kudrat dan harakat itu
Ni kembali pada mana? Kembali kepada kudrat dan juga kembali pada harakah. Kembali pada kudrat dan kembali kepada harakah. Gerak dan kudrat itu Tuhan cipta. Adapun di sisi Mu'tazilah, yang Tuhan cipta tu kudrat saja. Amal harakatu fahiya nasyi'atun anha. Adapun harakat, pergerakan itu lahir daripada kudrat yang Tuhan bagi. Wa makhluqatun lil abdi, itu ciptaan dan buatan hamba. Faqad qalu, sungguhnya mereka berkata, bi annal qudrata al hadithata, bahawa kudrat makhluk yang baharu itu, allati hiya mansya'ul harakati, yang mana kudrat itulah mansya', tempat terbit, ataupun kita panggil sumber kepada gerak, sumber kepada pergerakan itu, kudrat itu makhluqatun lillah, makhluk bagi Tuhan lah. Makhluqatun lillahi ta'ala. Wahina idzin, maka ketika itu, fala yakunul abdu ilahan, maka tidak adalah hamba itu Tuhan. Wala syarikan, dan hamba itu bukan syarik, bukan sekutu. Hakikatan, pada hakikatnya. Sebab tu lain dengan golongan musyrik. Golongan musyrik dia kata berhala yang buat tu. Nampak tak? Tak ada kait dengan Tuhan. Adapun Mu'tazilah tak, dia kata kudrat tu Tuhan buat juga. Okey. Walihadza la la yalzamhum al-kufru, tidak lazim akan mereka oleh kekufuran. Kerana itu tidak lazim akan al-kufru as-sarrah. Tidak lazim akan mereka kufur yang jelas. Kufur yang jelas. Okey. Sebab apa? Sebab kerana mereka masih mengakui adanya adanya Allah yang mencipta tu. Lam yalzamhum al-kufru as-surrah. Tidak melazimkan mereka oleh kufur yang khalis, kufur yang jelas. Al-lazimu lil ath-thanawiyati, yang melazimi bagi golongan thanawiyah. Thanawiyah ni makna orang yang sembah berhala lah. Yang menyatakan ada syirik lah. Thanawiyah ni yang mensyirikkan Tuhan. Wa ghairihim, dan juga selain daripada mereka. Tu tak sama. Tak sama. Fasahih, dan qaul yang sahihnya. Okay. Thanawiyah ni ialah golongan yang mengatakan bahawa ada di sana syarik, ada di sana yang bersekutu bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Fasahihu, maka qaul yang sahih, adamu kufrihim, tidak kufur mereka itu, wa adamu isyrakihim, dan tidak syirik mereka itu. La aulam, kat mana? Lam yalzamhum. Walihadza lam yalzamhum ke ni. Boleh belaka. Boleh belaka dekat anan lam. Kalau la pun boleh. Wa adamu isyrakihim, dan tidak syirik mereka itu. Bismillah. Qala Sayyid, berkata As-Sayyid Al-Jurjani. Okey. Kenapa tak syirik itu? Li'anna al-musyrika, kerana orang musyrik itu imma musyrikun fil uluhiyati, sama ada dia itu musyrik, dia itu syirik pada uluhiyah, pada ketuhanan. Dengan makna, bimakna wujubil wujudi lahu ta'ala. Dengan makna wajib ada baginya Allah Ta'ala ketuhanan, dengan maksud tak, wajib ada bagi Tuhan Allah Ta'ala kal majus, seperti golongan majusi. Maknanya Tuhan ada Tuhan hak lain, hak wajib ada juga.
Ah, jadi Majusi ada dua Tuhan lah. Tak, Tuhan kegelapan, Tuhan cahaya. Hmm. Au bimakna istihqaqil ibadah, ataupun uluhiyah dengan makna istihqaq al-ibadah. Berhaknya disembah, berhak ditujukan ibadat, berhak disembah. Ka abadatil awthan, seperti penyembah berhala. Jadi Sayyid Al-Jurjani kata syirik ni dia sama ada dua makna. Kita nak kata syirik, syirik ni pada ketuhanan sama ada Tuhan hak sungguh ti selain daripada Allah. Ada wajibul wujud hak lain. Seperti golongan Majusi lah, ataupun uluhiyah dengan mana berhak untuk disembah. Ada yang lain pada Tuhan berhak untuk disembah. Seperti penyembah-nyembah berhala. Walaupun Tuhan mereka tu tak ada kuasa, bukan Tuhan sungguh tu, tapi mereka sembah juga. Itu syirik pada dengan makna istihqaqul ibadah. Nampak? Wal mu'tazilah tu bima'zalin, walhal mu'tazilah jauh sekali an zalik, terpinggir dia, terkecuali dia daripada demikian itu. Mu'tazilah ada ke makna syirik gini? Tak ada. Li'annahum la yaj'aluna khaliqiyatal 'abdi ka khaliqiyatillah. Mereka tidak menjadikan keadaan hamba itu mencipta seperti keadaan Tuhan tu pencipta. Khaliqiyatil 'abdi ay kaunul 'abdi khaliqan. Ay li af'alihi al-ikhtiyariyah ka khaliqiyatillah ay ka kaunillahi khaliqan. Dia kata hamba mencipta tu tak sama macam Tuhan mencipta. Sebab itu mereka itu tak jadi kufur. Kenapa? Liftiqarihi, kerana berhajatnya hamba ilal asbab, kepada sebab-sebab, wal wasaiti, dan juga perantara. Dah hamba nak buat je kena ada sebab, kena ada perantara, nak buat rumah kena bahan. Kal alati, seperti peralatan, allati hiya bi khalqillah, yang mana peralatan asbab dan wasail itu dengan penciptaan Allah Ta'ala. Lagi wakal kudratil hadithati, dan seperti kudrat makhluk yang hamba hak baru. Hamba nak buat pun buat dengan kudrat juga. Kudrat tu siapa buat? Allati bi khalqihi aidan, yang mana kudrat pun juga dengan Allah yang menciptakannya, penciptaan Allah Ta'ala. Sebab itu tak jatuh kufur. Illa, kecualilah anna masyaikha ma wara'an nahri. Masyaikh kita kata ulama-ulama ma wara'an nahri. Balighu fi tadlilihim, mereka melampau pada menyesatkan mereka. Ulama ma wara'an nahar ni mereka ni menentang sungguhlah terhadap prinsip akidah Mu'tazilah dalam masalah perbuatan ikhtiari ni. Mereka bersungguh pada menyesatkan mereka, hatta ja'alul majusa as-sa'ada halan minhum, sehingga mereka mengatakan menjadikan orang Majusi itu lebih bahagia keadaan daripada Mu'tazilah. Majusi lebih molek daripada Mu'tazilah, kata. Lebih selamatlah, lebih bahagia daripada Mu'tazilah. Sebab apa? Li'annahum athbatu syarikan wahidan, kerana Majusi hanya mengisbatkan satu sekutu saja. Tuhan ada dua. Bagi Majusi, Tuhan tu dua. Makna ada sekutu seorang lagi lah. Wal Mu'tazilah tu li'annahum athbatu syarikan wal Mu'tazilata wa li'anna al Mu'tazilata li'annahum athbatu syarikan wahidan, kerana mereka mengisbatkan satu sekutu. Wal Mu'tazilatu dan Mu'tazilah itu athbatu, wal Mu'tazilatu athbatu syuraka, dan Mu'tazilah itu mereka mengisbatkan syuraka la tuhsa, sekutu-sekutu yang tidak terhingga. Jadi sebab itu ulama ma wara'an nahar mereka mengatakan baik Majusi pula. Majusi itu isbatkan sekutu seorang je.
Mu'tazilah ni ramalah. Dan kalau hamba itu yang mencipta perbuatan-perbuatan, nampak tak? Hamba itu yang mencipta perbuatan-perbuatan. Maka berapa orang hamba ada? Banyaklah. Oh, jadi ramailah sekutu. Intaha, habis kalam yang dinukilkan oleh muhasyir kita biziyadah dengan penambahan daripada Syekh Syarqawi. Qauluhu fi haqqihi ta'ala, pada hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Mana sini? Kita berhenti situlah malam ni. Kita berhenti situ saja untuk malam ni. InsyaAllah kita sambung esok hari Isnin. Isnin kalau ikut jadual ada lah. Kalau tidak ada apa-apa aral melintang, kita akan sambung pada keesokan harinya. Dalam lebih kurang waktu yang sama. Sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.